Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 8 biodiversity. Okey, apakah maksud biodiversity? Okey, bio tu sendiri maksudnya life, kehidupan So kehidupan, diversity ialah kepelbagaian. Jadi biodiversity tu maksudnya kepelbagaian kehidupan ataupun kepelbagaian benda hidup. Jadi dalam masa tingkatan 2 dulu, kita semua telah belajar bahawa kepelbagaian dalam dunia ni kita ada banyak lah. Okay? Kita ada mikroorganisma, lepas tu kita ada haiwan dan kita ada tumbuhan. Okay? Jadi untuk tajuk ni kita akan belajar yang pertama 8.1 sistem pengelasan dan penamaan organisma. Sistem pengelasan dan penamaan organisma. Okay, kenapa kita kena kelaskan dan kenapa kita kena namakan organisma ni? Okay, so kalau fikir logik pun memang kita kena namakan lah kan. So dalam dunia ni kita jumpa banyak sangat haiwan dan tumbuhan. Jadi kita tak tahu nama ni, so seko-seko ni apa, ni nama apa, ni nama apa, ni nama apa, kita tak tahu. Jadi ni pun banyak lagi dalam dunia ni yang kita tak jumpa spesies-spesies yang pelik-pelik tu, ada kadang-kadang kita tak namakan pun lagi. Okay. Jadi kenapa kita kena namakan? Okay. So kita letak di bawah bidang taksonomi lah. So apa maksud taksonomi? Taksonomi ialah bidang biologi yang melibatkan pengelasan, kita kelaskan dia, pengecaman, kita cam dia, dan penamaan organisma mengikut sistem yang teratur. Tujuan dia adalah untuk uruskan bahan, maklumat dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan satu pendekatan yang sistematik. Jadi kenapa kita kena susun semua tu? Sebenarnya untuk mudahkan rujukan je lah kan. Okay. So pengelasan organisma mengikut taksonomi ni, mengikut taksonomi mengikut aras. Okay, mula-mula kita ada 3 lah. Okay, 3 tahap dia, 3 langkah yang utama. Okay, mula-mula kita kelaskan dulu. Okay, kita kelaskan organisma mengikut sistem hierarki taksonomi. Lepas tu kita buat pengecaman menggunakan kekunci dikotomi. Dan last sekali baru kita buat penamaan menggunakan sistem tata nama binomial lah. Okay, so ini adalah 3 langkah. Jika awak jumpa satu organisma yang pelik, yang rare tu, katakanlah awak jumpa kan. So, awak kena ikut 3 langkah ni. Mula-mula kelaskan dia dulu ikut sistem hierarki taksonomi. Yang kedua, buat pengecaman dulu menggunakan kekunci dikotomi. Dan last sekali buat penamaan dia menggunakan tata nama binomial. Okay, kita pergi kepada pengelasan organisma. Okay, so macam mana awak nak kelaskan organisma tersebut? Okay, langkah yang pertama tadi cikgu cakap bila awak jumpa satu organisma yang baru, okay, kita guna pengelasan dulu. Jadi pengelasan tu kita bahagikan kepada 6 kumpulan. Pengelasan tu maksudnya awak kelaskan dia. Contohnya satu kumpulan pelajar baru kan, budak form 1 kan dia baru masuk sekolah kita kan. Jadi bila dia masuk sekolah kita ramai-ramai tu, macam mana kita nak asingkan dia orang ni? Kita ikut kelas. Okay, kau 30 orang kau masuk kelas kelas E, kau masuk kelas C, kau masuk kelas K, kau masuk kelas D. Contohlah pengelasan Jadi pengelasan tu ada 6. Jadi dia ada 6 kelas. Okay. So mula-mula kita asingkan dia orang tu ikut alam lah. 6 alam, iaitu kingdom. Okay. Dia duduk alam mana? Dia tu Archaebacteria ke, ada 6 Eubacteria ke, Protista ke, Fungi ke, Plantae ke, atau Animalia. Okay. So yang budak-budak form 1 yang ramai-ramai tadi tu kan, kita tak tahu kita nak kelaskan macam mana. So kita kelaskan dia ikut kelas 6 kingdom ni lah. Okay. Kau ni Eubacteria ke, Plantae ke, Animalia ke, ataupun Protista atau Fungi. Ada 6. Okay, ada 6. Okay. Jadi macam mana kita nak kelaskan kan diorang ni semua dalam Archaebacteria ke, Eubacteria ke, semua tu. Okay, sebenarnya kita tengok kepada ciri-ciri yang serupa lah. Okay, ciri-ciri yang serupa. Iaitu jenis sel dia,
bilangan sel dia ada berapa ataupun jenis nutrisi dia. Okey. Pertama, Archaebacteria. Okey, katakanlah yang kau jumpa tu sejenis bakteria. Maksudnya benda yang kita kena tengok dalam mikroskop lah, bawah mikroskop kan. Jadi kita pun tengok bawah mikroskop elektron. Okey, so dia adalah bakteria. Persoalannya Archaebacteria ke Eubacteria. Macam tu So, bila kita dah identify dia dua kingdom tu, kita tengok dia punya persamaan ciri dia lah. Kalau Archaebacteria, dia mesti prokaryote. Apa maksud prokaryote? Prokaryote tu maksudnya dia punya nukleus tu tak ada bounding. Dia tak ada membrane cell ni. So dalam nukleus dia nukleus tapi dia tak ada membrane. Biasa prokaryote lah tu. Dan dia mesti unicell. Dia boleh jadi autotroph, maksudnya dia punya nutrisi tu dia boleh ambil makanan daripada matahari. Dia boleh buat cahaya, dia boleh tukarkan cahaya matahari itulah menjadikan dia makanan. Ataupun kadang-kadang dia juga adalah heterotroph, so dia separa-separa. Contohnya ni lah. Contoh yang tadi tu ialah Sulfobolus sp, bakteria sulfur. Yang kedua ialah Protista. Kalau Protista, dia adalah eukaryote. Eukaryote tu maksudnya dia dah ada nukleus. Membrane nucleus bounding lah dia dah ada. Kemudian dia adalah unicell ataupun multicell. Dan dia mungkin boleh jadi autotroph ataupun heterotroph. Kalau autotroph maksudnya dia boleh menghasilkan nutrisi daripada matahari. Kalau heterotroph maksudnya dia boleh hasilkan makanan, dia boleh sintesiskan makanan. Dia tidak boleh sintesiskan makanan. Tapi dari mana dia dapat makanan? Dia ambil daripada organisma lain. Itu adalah heterotroph. Kalau eukaryote, maksudnya dia ada nukleus dan organel yang ada membran lah, macam cikgu cakap tadi. Kalau prokaryote, dia tidak ada nukleus yang terbungkus dalam membran dan organel yang bermembran. Dia sangat simple. Itu adalah prokaryote. Kemudian yang ketiga adalah geng-geng tumbuhan. Tumbuhan sama ada dia adalah plantae. Kalau plantae ni, dia adalah eukaryote. So, eukaryote adalah apa tadi? Dia ada nukleus dan dia ada organel. Organel dia dalam tu dikelilingi oleh membran. Contohnya, dia ada chloroplast. So, chloroplast tu dikelilingi membran. Gitulah. Ataupun dia ada mitokondria. So, mitokondria tu dikelilingi oleh membran. Tu maksudnya eukaryote. Eukaryote tu dia ada membran lah dan ada organel. Biasanya plantae ni dia dah multisel lah. Dia dah banyak sel. Autotroph maksudnya dia perlukan matahari untuk sintesiskan makanan secara fotosintesis. Eubacteria. Berlawanan dengan Archaebacteria. Eubacteria ni dia adalah bakteria yang kita boleh jumpa lah bawah mikroskop. Dan dia juga adalah prokaryote, iaitu dia tidak ada nukleus dan dia tidak ada organel yang mempunyai membran. Dia adalah unicell, sama dengan Archaebacteria, unicell juga. Dan dia mungkin juga autotroph dan ataupun heterotroph. Heterotroph tu maksudnya dia ambil makanan daripada organisma lain. Tapi cikgu rasa kalau tengok buku teks pun, ciri Archaebacteria dengan Eubacteria ni dia sama je kan? Dia sama je, prokaryote, unicell, autotroph ataupun heterotroph. Contoh dia bagi ialah Salmonella sp. Dan yang kelima ialah fungi. Fungi ni adalah spesies tumbuhan. Kita boleh masukkan dia dalam tumbuhan lah. Tumbuhan yang primitif. So, fungi dia adalah eukaryote. So, eukaryote tu apa tadi? Dia ada nukleus dan dia ada organel yang ada membran. Kemudian dia adalah unicell dan kadang-kadang ada jumpa juga ada multicell. Dia adalah sepenuhnya heterotroph. Maksudnya dia memang ambil makanan daripada organisma lain. Tengok dia ambil makanan daripada
tumbuhan yang reput. Okay. Kingdom yang last sekali ialah kingdom Animalia. Animalia ni adalah animal lah, haiwan. Okay. Tapi dia memang kesemuanya ialah eukaryote, ada nukleus dan ada organel yang ada membran. Okay, dia boleh jadi unicell dan dia boleh jadi juga multicell. Dia adalah heterotroph, memang kita tak buat makanan sendiri, kita ambil makanan daripada organisma lain. Okay, boleh. So ada 6 kingdom ataupun 6 alam tadilah. Okay, pengelasan organisma dia. Jadi dia adalah sama ada Archaebacteria atau Eubacteria. So dalam buku teks tu Archie dengan Eubacteria tu dia sama je, prokaryote, unicell, autotroph dan heterotroph. Kemudian awak ada Protista. Protista ni ialah organisma autotroph ataupun heterotroph. Kalau fungi dia heterotroph sahaja. Kemudian kita ada Plantae. Plantae dengan Animalia ni kedua-duanya adalah eukaryote. Okay. Plantae pun multisel, Animalia pun multisel, kadang-kadang jumpa yang unicell. Tapi kalau Plantae dia adalah heterotroph lah sebab dia boleh fotosintesis. Plantae adalah autotroph, Animalia adalah heterotroph. Okay, so cikgu sampai situ je dulu. Sampai 6 alam sahaja dulu untuk hari ni.